Didik TV KPM. Hai semua, anda masih menonton Didik TV KPM bagi mata pelajaran pendidikan khas bahasa Melayu permainan tradisional. Sebenarnya Kak Yuyu tadi bila nampak gambar batu seremban dan juga congkak mengimbau kembalilah zaman ketika masih kecil, seringkali bermain dengan permainan tradisional sebegini, dan Kak Yuyu percaya bahawa permainan ini tak lekang di zaman dan perlu diajari dan diingati kepada generasi muda. Jadi hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita tentang suku kata. Apa yang dimaksudkan suku kata tertutup sebentar tadi? Ayo sama-sama kita terus bersama dengan Cikgu Zul. Jom Cikgu. Okey, terima kasih kepada Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah yang masih setia bersama kita Kak Yuyu untuk belajar dengan seronoknya bagi subjek Bahasa Melayu dengan pembawaan tajuk kita pada hari ini adalah permainan tradisional, dan fokus kita adalah untuk kita belajar apakah yang dikatakan suku kata tertutup. Tadi Kak Yuyu tanya apa yang dikatakan suku kata tertutup. Macam tak pernah dengar je. Anak-anak di murid di rumah mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Jadi, hari ini Cikgu Zul hadir untuk sama anak-anak di semua di rumah yang melihat bersama, kita akan belajar apakah yang dikatakan dengan suku kata tertutup. Jadi Kak Yuyu dah bersedia? Dah, Cikgu. Anak-anak murid di rumah pun juga dah bersedia. Baik, pada hari ini Cikgu Zul akan terangkan dulu apakah yang dikatakan suku kata tertutup. Cikgu Zul akan terangkan dulu maksud suku kata tertutup. Baik, anak-anak di rumah, kalau kita lihat, suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Kak Yuyu, yang mana kita kata suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Maksudnya kat sini Kak Yuyu adalah ayat atau perkataan tersebut akhirnya ada huruf konsonan. Jadi anak-anak murid di rumah pun kena tahu setiap perkataan mesti diakhiri dengan huruf konsonan. Dan suku kata tertutup biasanya dalam jumlah abjad yang ganjil. Kita tengok contoh perkataan Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah. Contoh yang pertama adalah untuk. U-N-T-U-K. Nampak tak? Akhir sekali ayat perkataan tersebut hurufnya adalah huruf konsonan. Huruf apa tu Kak Yuyu? K. Huruf K, ya. Anak-anak murid di rumah, K adalah huruf konsonan. Yang kedua, perkataan beg, B-E-G. Dan anak-anak di rumah, G juga adalah huruf konsonan. Kita tengok di akhir perkataan tersebut adalah huruf G. Manakala perkataan kambing, K-A-M-B-I-N-G. Ayat terakhir tu huruf apa Kak Yuyu? Huruf G, Cikgu. Huruf G ialah huruf konsonan. Jadi anak-anak, itulah yang dimaksudkan dengan suku kata tertutup, yang mana suku kata atau perkataan yang diakhiri dengan huruf konsonan. Tapi Kak Yuyu dan anak-anak di rumah, pada hari ini kita akan cuba untuk memfokuskan dua jenis pola suku kata tertutup. Jadi kita kena pasti betul-betul. Jadi hari ini Cikgu Zul akan ajar anak-anak di rumah bersama Kak Yuyu di sini. Kita akan fokus kepada dua jenis pola suku kata tertutup. Jadi kita sudah bersedia untuk tahu lagi Kak Yuyu? Sudah, Cikgu. Sudah. Jadi anak-anak di rumah juga sudah bersedia untuk kita teruskan. Okey, baik. Cikgu Zul akan terangkan apakah jenis pola suku kata tertutup yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi, hari ini Cikgu Zul ingin memfokuskan anak-anak bahawa dua jenis pola suku kata. Yang pertama, vokal konsonan. VK, dan singkatannya vokal konsonan, pola dia. Yang kedua, konsonan vokal konsonan. KVK. Jadi maksudnya kat situ, vokal konsonan Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah, V adalah huruf vokal di akhir dan K adalah huruf konsonan. Dan konsonan vokal konsonan adalah
K adalah huruf konsonan, V adalah huruf vokal dan K adalah huruf konsonan. Jom kita lihat apa suku kata yang sesuai dengan dua pola suku kata ini. Yang pertama Kak Yuyu, kalau kita lihat VK adalah suku kata yang saya bagi contoh adalah bermain. Kalau kita tengok BERMAIN. Kalau tengok kita hijaukan di sini, dua ayat terakhir adalah satu huruf vokal, satu huruf konsonan. Dan yang kedua, konsonan, vokal, konsonan. Contoh suku kata dia adalah saya ambil perkataan congkak. Okey, kalau kita lihat congkak, K-A-K. Ayat perkataan huruf akhir di perkataan ini adalah K adalah huruf konsonan, A adalah huruf vokal dan K adalah huruf konsonan. Jadi dua pola ini dia banyak pola Kak Yuyu. Dan anak-anak murid banyak pola jenis-jenis pola. Tapi hari ini cikgu nak anak-anak murid di rumah fokus kepada dua jenis pola ini. Jadi cikgu ulang semula vokal konsonan. Contoh suku kata dia adalah bermain. Macam mana Cikgu Zul nak tahu dia VK? Tengok Cikgu Zul hijaukan Kak Yuyu. IN. Kan tadi kita kata maksud dia adalah hujung ayat atau hujung perkataan tersebut mesti huruf konsonan. Tetapi jenis pola yang kita nak adalah IN, VK dan KAK, konsonan, vokal, konsonan. Jadi, jadi cikgu, itulah. Mungkin kita boleh imbau kembali, mungkin ada di antara murid-murid yang terlupa. Vokal hurufnya ada 5. A, E, I, O, U. Dan selain daripada A, E, I, O, U, iaitu abjad ganjil lain, dipanggil konsonan. Jadi, kepada murid-murid, jangan lupa 5 huruf yang merupakan vokal adalah A, E, I, O, U. Betul kan cikgu? Betul. Baik cikgu, kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Okey, baik. Dan kita lihat semula, kalau kita tengok tadi Kak Yuyu sudah terangkan bahawa huruf vokal ada 5. A, E, I, O, U. Dan cikgu yakin semua anak murid di rumah kena tahu, kena faham yang huruf vokal 5 ini sudah letak di dalam kepala kita. Selain daripada huruf 5 ini, kita panggil dia adalah konsonan. Jadi saya nak tanyalah Kak Yuyu, boleh tak bagi saya satu contoh huruf yang konsonan? B, B, lagi, C, lagi, D, lagi, F, lagi. G. Yes, bagus. Dan anak-anak murid di rumah, Cikgu Zul yakin dan pasti anda semua tahu huruf-huruf konsonan. Manakala huruf vokal pula, Kak Yuyu, boleh tak Kak Yuyu bagi satu perkataan yang melibatkan haiwan yang mana huruf vokal bermula dengan huruf A? Arnab. Arnab. Baguslah Kak Yuyu, Kak Yuyu sebut Arnab. Jadi kalau huruf-huruf vokal yang lain A, E. Kalau E, apa perkataan yang sesuai Kak Yuyu? Emak. Emak. Kalau I? Itik. Itik. Bagus Kak Yuyu. Kalau I lepas I, O. Apa Kak Yuyu? Obor. Obor. Dan yang terakhir? U. U apa Kak Yuyu? Ular. Ular. Sangat bagus Kak Yuyu. Jadi kita kena pasti kalau kita dah tahu itu adalah konsonan, kalau kita dah tahu itu adalah vokal, maka kita akan tahu apakah yang dimaksudkan dengan pola suku kata tertutup. Dan saya nak anak-anak murid kena tahu, jangan pening-pening kepala, jangan susah-susahkan kepala, fokus kepada dua pola suku kata ini, iaitu V, K dan K, V, K. Jadi itulah yang untuk kita faham tentang tajuk untuk penerangan tentang konsonan huruf tertutup ini Kak Yuyu. Itu dia. Sangat tertib tutur kata Cikgu Zul kerana bagi pendidikan khas sebagaimana dimaklumkan sebelum kami masuk studio lagi. Kata-kata Cikgu Zul lontarkan perlu jelas, tersusun dan perlahan agar mudah difahami oleh murid-murid. Kak Yuyu percaya murid-murid pun seronok. Ibu bapa jangan lupa terus beri bimbingan. Kembali lagi selepas ini.